dalam yang berkaitan dengan fiqh munakahat, sama ada dia berbentuk isu semasa ke, ataupun dia mengenai penerangan mengenai fiqh munakahat itu sendiri, contohnya macam penerangan mengenai jenis wali ke, ataupun syarat-syarat. Maksudnya kalau kita ambil topik wali itu keseluruhan yang berkaitan dengan isu, selain daripada ilmu tu, isu-isu yang berkaitan dengan perwalian itu hendaklah diposterkan. Dia mesti ringkas, poster ni ringkas tapi dia mempunyai maklumat yang tepat dan jelas. Itu yang penting. Jadi pemilihan topik itu sendiri, anak akan lihatlah kekuatan masing-masing lah. Dibuat secara individu pun boleh, berkumpulan pun boleh. Berkumpulan 2 orang maksimum, satu kumpulan. Kalau dia tak ada orang lain, maka dia boleh buat secara individu lah. Anak harapkan macam tu, jangan terlalu ramai sebab nanti tidak ada fungsi nanti. Dan juga laporan perlu dibuat. Maksudnya laporan itu menerangkan mengenai justifikasi target poster itu sendiri dan juga rujukan yang digunakan, aktiviti yang berlaku dalam proses membentuk poster itu, serta sumbangan masing-masing lah. Sumbangan masing-masing dalam membentuk poster. Ada orang mungkin cari part-part topik-topik tertentu, ada orang cari rujukan tertentu, menyediakan rujukan tertentu. Semualah laporan yang berkaitan dengan aktiviti untuk menghasilkan poster berkenaan. Dan hak poster ni tidak ada satu had, maksudnya tidak ada satu ukuran tertentu. A4 ke A3 ke tak ada masalah. Kalau poster tu nak jadi panjang pun tak ada masalah. Yang penting semua maklumat yang diperlukan ada dalam poster yang dibuat lah. Boleh faham setakat ni kalau anda sebut macam tu? Boleh. Boleh Dr. Untuk contoh poster, okey, siapa nak tanya? Poster tu kalau tak kisah melintang dan menegak. Tak kisah, tak kisah. Yang pentingnya maklumatnya itu ada. Baik Doktor, terima kasih. Maklumat yang diperlukan itu ada. Jangan tak ada maklumat. Ada orang buat macam poster tu seolah-olah macam senarai kandungan. Dia bagi tu senarai tajuk-tajuk yang besar gitu je. Itu pun bukan itu maksud dia lah. Maksudnya dia bukan nak macam tu. Kita nak informasi, info itu. Info itu. Sebelum ni ada minta contoh sebab dia sistem ni dia dah tutup Buktinya tak boleh nak akses yang sebelum ni. Poster tu banyak, cuma nak cari yang betul-betul yang memenuhi lah penilaian lah kan. Jadi anda tak boleh nak akses, nanti anda cuba lagi lah untuk tengok kat mana anda boleh akses poster-poster tu. Okey, kita bincang dulu topik kita pada hari ini, iaitulah berkaitan dengan tahara. Okay, sebelum tu ada lagi nak tanya mengenai poster? Tak ada dah Okay. Nanti boleh tanya personal ataupun dalam grup Telegram kita lah jika ada kemusykilan. Okey, hari ini kita biasa dalam kitab fiqh, jika dalam perbahasan mengenai ibadat ini dia bermula dengan tahara. Kerana Islam ini dalam kita nak melaksanakan ibadat itu tujuannya adalah untuk pembersihan jiwa kita. Jadi pembersihan jiwa itu dia bermula dengan pembersihan fizikal kita. Kan? Jadi Islam ini menganjurkan supaya kita sentiasa berada dalam
kebersihan. At-tahara. Dari sudut bahasanya dia bersih dan bebas dari kotoran zahir dan batin. Tapi dalam istilah fiqh jika disebut at-tahara itu ialah perbuatan yang mengharuskan solat dan seumpamanya. Macam tawaf. Perbuatan itu sama ada berbentuk wuduk lah. Wuduk, mandi dan juga membersihkan najis. Semua najis daripada pakaian, badan dan tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah itu, melaksanakan solat itu. Dan dari sudut najis itu, dia terbagi kepada dua. Satu dipanggil najis yang boleh kita nampak, kita panggil najis lah. Dan ada najis yang dipanggil najis ma'nawi. Ada najis hissi. Najis hissi ni najis kita nampak, kita basuh dan juga istinja lah. Tapi ada najis yang dinamakan najis ma'nawi. Maknanya, dari sudut maknanya, seorang itu bernajis tapi kita panggil dia sebagai hadas. Dan dihilangkan hadas ini dengan wuduk dan juga mandi. Kita tengok jenis hadas itulah. Hadas besar ataupun hadas kecil. Tapi dia seolah-olah macam seorang itu ada najis yang menghalang dia untuk melakukan solat. Seorang yang berhadas ini. Dengan najis makruh. Okey. Dalam membersihkan najis, sama ada dia hadas ke ataupun najis hissiyah itu, najis al-hissiyah itu kita menggunakan air. Air itu dari sudut hukumnya dia terbahagi kepada 3 jenis. Dari sudut jenis itu dia banyak jenis lah. Kan ada air air paya, ada air terjun, ada air laut, ada air sungai, air hujan dan sebagainya. Lagi dalam sifat sebelum ini atau menggunakan baca hati dan tahlil untuk dan duduk bersebelahan dengan masjid ni kadang ada ganggu. Ada dengar bunyi pengumuman di masjid? Dengar tu lah. Ada hasil lain kali anak kena buat kuliah ni tempat lain. Sebab anak sendiri pun terganggu. Okey. Nak buat jasim pula tu 9 minit lagi ya. Tak apa, teruskan. Okey. Air ni walaupun apa jenisnya itu, dia ada 3. Pertama, dia dipanggil ma'un tahur. Yang kedua, ma'un tahir. Dan yang akhir, ma'un najasa. Kita pun mutanajis. Ma'un mutanajis. Okey, pertama ialah ma'un tahur. Tahur ini ialah dia suci. Bukan setakat dia saja suci, tetapi dia boleh menyucikan benda lain. Ini paling tinggilah tahapnya. Ulama mengatakan air yang boleh menyucikan ini ialah namanya air mutlak. Apa maksud air mutlak? Siapa tahu apa maksud air mutlak? Apa ada kat sini? Hanis Hasri. Setahu saya air mutlak ni air yang bebas daripada sebarang kotoran. Bebas daripada kotoran. Kotoran saja ke? Muhammad Afif? Afif. Kotoran saja ke? Kotoran, najis dan seumpama dengannya yang dia boleh digunakan untuk wuduk, untuk mandi. Apa seumpama dengan najis tu? Seumpama dengan najis tu, contoh kalau kata ni bukan najis. Contoh kalau kata dia bercampur dengan apa benda apa saja. Contoh macam air sirap, ada campuran. Okey. Bagus. Jawapan yang betul daripada kedua sahabat kita. Maksudnya air mutlak ialah air itu 100% air. Benda yang mutlak ini ialah benda tu 100% air. Jadi yang ni saja yang boleh digunakan untuk bersuci. Dan sekiranya air itu dimasuki oleh najis, dia jadi air mutanajis, air najis. Ataupun air yang
dicampur dengan sirap, Milo, teh, air ini suci. Maksudnya kita boleh buat minum dia, tetapi dia tidak lagi menyucikan. Dia hilang power dia. Sebab dia dah bercampur dengan benda yang selain daripada, dia tidak lagi mutlak. Air itu tidak lagi mutlak. Dia dah ada percampuran di situ. Cumanya, ada isu ialah jika sekiranya, contohnya air hujan, bila kita tengok dia turun tu memang bersih. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Kami turunkan daripada langit air yang boleh menyucikan. Tetapi jika dia jatuh ke bumi, dia masuk ke sungai, dia tidak lagi mutlak dari sudut zatnya itu. Zatnya itu dia dah bercampur dengan tanah. Apa yang ada atas tanah tu dia akan heret sekali. Jadi, apa pula hukum air yang sebegini? Kalau kita pergi kolam, kalau kita pergi payung, air tu dah, mungkin baunya pun dah ada bau yang lain macam. Ataupun air laut, dia bercampur dengan garam. Pada masa itu, air ini masih lagi dihukumkan sebagai air suci yang menyucikan. Walaupun dia ada perubahan. Kenapa? Ulama kata kerana perubahan ini adalah perubahan yang sukar dan tidak mungkin ataupun mustahil untuk dielakkan. Macam mana kita nak blok air hujan tidak bercampur dengan tanah? Satu perkara yang mustahil. Air sungai tak bercampur dengan tanah. Begitu juga kalau ulama kata kalau kita simpan air dalam bekas plastik, contohnya 6 bulan air yang kita buat simpanan itu, lepas 6 bulan kita cium dia berbau plastik. Jadi air sebegini masih lagi boleh dibuat bersuci kerana ulama mengatakan percampuran dan perubahan itu berlaku tanpa boleh kita elakkan. Dia berbeza dengan air yang sirap, air Milo. Ini kita boleh elakkan dia, percampuran itu. Tetapi kalau perubahan, contohnya air duduk dalam kolam masjid ni, dah mungkin setahun ni, duduk masuk air akhirnya dia mungkin tumbuh lumut dan sebagainya, air ini tidak menjejaskan lah. Maksudnya, dia tidak terjejas dengan perubahan yang ada, dan selagi mana dia tidak bercampur dengan najis lah. Dan nanti kita akan tengok dari sudut air najis tu. Okey, cumanya ulama memakruhkan air yang mutlak ini jika dijemur di tempat panas. Tempat panas ni biasanya negara musim panas lah. Sebab kalau negara yang musim panas ni, dia punya panas dia tu maksudnya lama. Daripada pagi tu pun dah berpeluh dah. Kita duduk dalam bilik pun kita dah macam dah baru lepas jogging punya panas tu. Sampai 45, 50, 55 darjah Celsius. Yang ni air ini kalau dijemur di tengah panas, terjemur di tengah panas, maka ulama memakruhkan supaya mengelakkan kita daripada terkena penyakit kulit. Ada yang kata sopak dan sebagainya. Dibiarkan air itu sehingga sejuk barulah kita ambil wuduk. Kita di Malaysia ni alhamdulillah kita tidak ada musim panas. Sebenarnya ialah air yang suci tapi tidak menyucikan, yang bercampur dengan benda yang suci tadi. Ini macam air kopi. Yang ni dia suci. Maksudnya kalau kena baju ke, air kopi ke, air teh ke. Sebab air tu kita boleh minum. Dia suci lah. Tapi tidak lagi menyucikan. Kalau ada najis ke, ada hadas ke, tidak boleh dibuat bersuci. Begitu juga dengan air musta'mal menurut mazhab Syafi'i. Itulah air yang digunakan untuk taharah yang wajib. Dan kita dah ambil wuduk dengan air itu, maka kita tak boleh tadah air itu bagi orang lain untuk ambil. Untuk mazhab Syafi'i tak boleh. Sebenarnya air yang ketiga, mutanajis ini, air yang terkena najis. Dia asalnya air mutlak. Tapi dah masuk najis di situ. Jika kurang daripada 2 kolah menurut mazhab Syafi'i, terus air itu jadi najis. Tapi kalau dia lebih daripada 2 kolah, dia tidak menjadi najis kecuali berlaku perubahan kepada salah satu daripada 3 sifat air. Sama ada baunya, rasanya dan juga warna. Kalau berubah dengan najis yang ada, maka air itu jadi air najis. Itu pengemusan najis. Jadi bukan najis, tapi air itu asalnya air mutlak tetapi dimasuki oleh najis. Ini menurut mazhab Syafi'i dia ada minimum 2 kolah itu. Kalau mazhab Maliki dia tak kira 2 kolah tu. Atas satu mangkuk pun selagi mana dia tidak
atau kesan dengan najis, maka dia masih lagi dianggap sebagai air bertolak. Mazhab Syafi'i kita letak dua pola. Seterusnya ialah jenis-jenis najis. Maksudnya benda-benda najis. Arak dan semua jenis cecair yang memabukkan. Babi dan juga anjing. Bangkai selain daripada mayat manusia, ikan dan juga belalang. Bangkai ni sama ada binatang yang boleh disembelih ataupun tak boleh disembelih. Maksudnya binatang yang boleh disembelih tapi tidak disembelih. Dia mati menjadi bangkai. Darah, semua jenis darah. Air kencing dan tahi manusia. Dia berbeza dengan mazhab Ahmad di sini. Mazhab Ahmad dia kata semua binatang yang boleh dimakan, air kencing itu tidak najis. Begitu juga dengan tahi dia. Itu maksudnya ada khilaf lah. Kalau kita nak tengok balik sumber khilaf itu, dia berasal kepada hadis Rasulullah SAW yang menyuruh sahabat ataupun umat Islam yang sakit perut pada zamannya supaya minum air kencing itu. Jadi adakah minum itu? Jadi mazhab Maliki kata Rasulullah SAW takkan suruh berubat dengan benda yang najis. Oleh itu, air kencing itu tidak najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kita beranggapan bahawa itu adalah darurat untuk menyembuhkan penyakit, maka dia dibenarkan untuk kita merawat dengan perkara-perkara yang mengandungi najis. Okay, anggota badan binatang yang terpisah ketika masih hidup. Contohnya dia nak makan sup ekor, dia potong ekor lembu yang masih hidup. Maka bahagian yang dipotong itu dianggap sebagai najis. Susu binatang yang tak boleh dimakan. Kalau kena kita, maka dia adalah najis. Perlu dibasuh. Dalam mazhab Syafi'i kita ada 3 kategori. Mughalladhah, mutawassithah dan juga mukhaffafah. Rasanya semua orang dah faham perkara ini. Tak perlu uraikan dengan panjang. Kalau ada soalan berkaitan dengan perkara-perkara ini, mohon bertanya. Sebab anggap ni basic, perkara basic yang kita dah belajar fardu ain daripada sebelum darjah 1 lagi. Kan? Mughalladhah ni basuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Mutawassithah ni dia tidak ada bilangan tertentu, dia basuh sehingga hilang najis. Sekali tak cuci, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Adapun mukhaffafah ni ialah kanak-kanak kencing, kanak-kanak lelaki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum susu ibu. Ulama kata kenapa? Sebabnya adalah kanak-kanak lelaki ni biasanya dia kuat minum susu. Jadi bila dia kuat minum susu dan dia minum susu ibunya, maka kencing itu dia tidak boleh jadi tak berbau ataupun tak berwarna. Jadi boleh direnjis sahaja. Berbeza dengan kanak-kanak ataupun bayi wanita, bayi perempuan. Kerana bayi perempuan ini dia jarang-jarang kencing. Oleh itu kencing itu boleh jadi pekat dan berbau. Wallahu a'lam. Itu yang terkait. Adalah. Okey, najis-najis yang dimaafkan antaranya ialah percikan air kencing yang tidak dapat dilihat dan dikesan, tetapi tidak disengajakan. Kalau disengajakan, maka tidak ada maaf. Maksudnya, mungkin kita tak perasan ada kanak-kanak kencing kat situ, seolah-olah macam terpercik, tapi bila kita tengok kat baju kita, macam tak ada kesan basah, tak ada. Jadi itu dimaafkan. Percikan darah dan nanah yang keluar sedikit dan tidak disengajakan. Kan? Jadi, dan yang seterusnya ialah darah dan nanah yang banyak daripada luka. Seorang tu luka, darah tu keluar. Selagi mana dia tidak melebihi kawasan luka itu. Contohnya dia balut luka dia. Selagi mana darah tu masih berada dalam balutan, itu dimaafkan. Tapi kalau dah menitik keluar, mengalir keluar daripada balutan yang ada, maka balutan itu perlu dicuci, dibersihkan supaya sebelum dia menunaikan solat yang dia nak lakukan. Tahi binatang yang terkena bijian atau susu ketika perahan. Kalau perahan secara manual, contohnya macam beras, dalam tu ada tahi kambing ke, contohnya, terselit situ, susah nak diasingkan contohnya. Ini zaman-zaman tak ada teknologi dululah. Zaman dah ada teknologi ni, kita dah boleh asingkan perahan pun menggunakan mesin. Tidak ada lagi pencemaran di tempat itu.
najis ikan selagi tidak mengubah air. Contohnya kita ada aquarium ke, kolam ke, bukan kolam, aquarium yang besar ke, selagi mana air itu tak rasa ikan, maka air itu boleh dibuat bersuci. Begitu juga najis burung yang terbuka, di kawasan yang terbuka yang tidak boleh dielakkan. Kalau siapa yang pergi Masjidil Haram, dia tahu banyak burung merpati di sekeliling tu, sebab orang suka pergi makan dia, dan merpati tak ada tuat dia. Jadi binatang yang dia panggil binatang yang liar ini tidak boleh diburu di tanah haram. Tak boleh diburu. Jadi merpati liar ni banyak. Kadang-kadang kita nak pergi masjid, dia tembak kat situ. Dia ni dimaafkan. Sebab kita sukar nak elak daripada burung tu terbang di kawasan Masjidil Haram. Contohnya lah, di kampung kita ke, burung walik ke, darah yang terkena penyembelih jika sedikit, dia dah basuh dah. Dia kerja dia sembelih binatang, dah basuh dah. Tapi adalah sikit-sikit, setitik, setompok, celah-celah kuku yang sukar untuk dibersihkan. Sebab dia ni kerja dia menyembelih binatang. Darah yang melekat pada daging, kita dah basuh dah daging tu, ada lagi darah kat situ. Dah basuh, dah gosok, tapi masih ada yang tu gimana. Mulut kanak-kanak yang muntah, kemudian dia menyusu ibunya. Jadi mulut kanak-kanak yang ada muntah itu dimaafkan. Lumpur atau debu, kita musim hujan, yang terkena jalan, yang terkena orang yang berhampiran. Contohnya kita nak pergi masjid, ada pula lopak air kat situ, terkena kita. Mungkin ada lori lalu, terkena kat kaki kita, yang tu dimaafkan. Maafkan. So, kita tak tahu apa yang ada kat situ, kan? Bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, yang ni macam lalat, nyamuk. Selagi mana air itu tak rasa lalat, maka lalat yang jatuh tu kita boleh buang dan kita boleh minum air. Tapi kalau air itu dah rasa lalat, maka tak boleh lagi dibuat bersuci, tidak lagi suci lah maksudnya. Okay. Kulit binatang. Elakkan ya. Okay. Kulit binatang selain daripada anjing dan babi menurut mazhab Syafi'i, boleh disucikan dengan menghilangkan kelembapan sehingga kulit itu boleh maksudnya bertahan lama dan tidak berbau jika terkena air. Okay, kita masuk pada istinja. Istinja ni ialah menyucikan najis daripada tempat keluar. Hukumnya adalah wajib. Jadi kita sucikan najis mungkin daripada badan atau tempat pakaian, tapi istinja ni kita menyucikan najis daripada tempat keluar dia. Dalam mazhab Syafi'i harus menggunakan air mutlak dan juga benda-benda kesat yang lain. Contohnya kita nak istinja dengan tisu je, boleh. Tak nak guna air, kita guna tisu, tak ada masalah. Kalau zaman tak ada pipe, orang Arab dia guna batu. Dia pergi berjalan, dia guna batu. Mungkin kita ni orang Melayu ni, kalau zaman tak ada pipe, zaman orang berjalan dalam hutan, dia guna kayu, dia guna daun pokok. Syaratnya untuk selain daripada air ni, mestilah benda tu kering. Ataupun benda yang tak ada najis. Maksudnya najis itu belum kering dan tidak bernajis, bukan telah digunakan maksudnya, bukan tisu yang sudah digunakan. Dan najis tidak melebihi tempat keluar. Kalau najis tu dah mengalir pada kaki, itu kena kaki dan sebagainya, itu kena basuh lah, basuh dengan air. Dia mesti benda yang boleh menghilangkan najis. Tak boleh menyebabkan najis itu jadi tersebar. Kalau macam tu kena guna air lah. Okay. Syaratnya 3 kali sapuan. Maksudnya kalau kita guna tisu, kalau kita rasa dah bersih dengan satu tisu ataupun sekali sapu, kita kena sapu lagi sehingga 3 kali. Batu, kayu, daun.
Kalau tak bersih, tambah dalam bilangan yang sunat, dalam bilangan yang ganjil lah. Tak. 3 kali sapu pun tak bersih, tambah lagi ya. 4 kali, 5 kali. Tapi sunat kan ya. Ganjil. Okay, perkara yang tak boleh digunakan untuk berstinja ialah najis. Ataupun benda yang dah terkena najis. Tisu yang dah ada najis. Walaupun dah kering contohnya. Tak ada bau dah. Tapi orang dah guna sebagai tisu. Tak boleh lagi untuk kita. Guna lagi. Ya. Benda yang makanan, sama ada makanan manusia ataupun makanan jin, walaupun dah expired, contohnya roti gardenia dah expired, sebab dia adalah makanan itu tak sesuai untuk kita gunakan sebagai benda yang untuk istinja. Dan juga perkara yang ada kehormatan, buku-buku agama, walaupun tak ada ayat Quran kat situ, kan, dia menerangkan hukum fiqh, kan, buku agama, kan? Tak sewajar kita jadikan untuk istinja. Dan botol binatang yang masih hidup, kucing tengah lalu pun kita tangkap dia untuk istinja contohnya, kan? Tidak sewajar. Masuk kepada untuk ini dalam bahasa Arab, cantik dan bersih. Dua istilahnya ialah nama bagi perbuatan menggunakan air pada anggota badan yang tertentu berserta dengan niat. Menurut mazhab Syafi'i, wuduk ni mandi kan perlu kepada niat, berbeza dengan mazhab Hanafi. Ini berperang dengan suara masjid ni. Nampaknya lepas pada kali niat buat ke tempat lain dah. Tak boleh berada. Okey, wuduk ini antara rukunnya niat, sebab dalam mazhab Syafi'i nak membezakan basuhan adat dan ibadat itu perlu ada niat. Basuh sebelum muka, mula daripada pangkal rambut sehingga dagu ni, ya, dan juga telinga ke telinga lah. Itu maksudnya itu wajah pun ni dalam bahasa Arab maksudnya apa yang kita orang boleh tengok, wajah ni. Apa kita bila berhadapan dengan orang, apa orang tu nampak, itu maksudnya wajah. Itu wajah. Jadi sekadar tu yang wajib ni dibasuh. Membasuh tangan sehingga siku, menyapu air kat kepala walaupun selai. Dia sebenarnya menyapu kepala, tapi disebabkan kepala kita ada rambut, maka kita perlu menyapu rambut yang berada di atas kepala. Kalau rambut tu panjang macam perempuan, dia sapu hujung rambut yang bukan lagi berada di kawasan kepala, maka sapuan itu tidak dianggap sah lah. Itu maksud dia. Dan bila sapu air itu bukan bermakna air itu perlu daripada pangkal rambut sehingga hujung rambut. Tak. Memadai lah sapuan itu di atas kepala saja. Rambut yang ada di atas kepala saja. Basuh kaki sehingga buku lali dan juga tertentik dan sebagainya yang diterangkan tadi. Sunat ni banyak. Macam bismillah, pada awal wudu, basuh tangan 3 kali sebelum kita celup dalam bekas air. Kalau tangan itu ada najis, wajib basuh. Kalau tak ada najis pun, sunat kita basuh tangan kita sebelum kita celup dalam kolah tu. Kerana kolah tu dia buka macam ni, supaya menjaga kebersihan lah. Gigi berkumur masuk ke air dalam hidung, menyelat janggut yang tebal. Kalau janggut yang tebal, dia masuk ke air. Maksudnya kita basahkan tangan kita, masukkan. Kalau janggut itu tak tebal, maka kita basuh terus. Kalau tebal pun, yang wajib kita basuh luar je. Dalam janggut tak wajib dibasuh. Sunat je. Gosok je lah jari dan tangan dan kaki. Menyapu air pada seluruh kepala dan juga menyapu air pada telinga bahagian dalam dan membasuh 3 kali ataupun menyapu 3 kali tangan kanan sebelum tangan kiri ataupun kaki kanan sebelum kaki kiri. Gosok anggota yang dibasuh. Sunatnya kalau air dah sampai. Kalau air tak sampai, wajib kita gosok. Kita tahu macam ada
kulit ke lemak ke apa itu kita wajib basuh. Tapi kalau air dah sampai, tak ada apa pun atas tangan kita, sebenarnya sunat kita basuh. Membasuh betul-betul sebelum kering. Kan doktor yang sebelum. Melebihkan basuhan sama ada kepala ataupun tangan. Jimatkan penggunaan air kerana wuduk ni akan bercahaya pada hari kiamat. Rasulullah SAW dia kenal umatnya melalui cahaya wuduk. Jimatkan penggunaan air dan berdoa. Orang selesa. Makruh kena cepat-cepat je ni Kalau ada soalan sila tanya Pak Ana kena berperang dengan semua. Assalamualaikum Dr. Salam. Silakan. Saya nak tanya. Ya, silakan. Contoh kalau kan malam tu kan saya tidur kan. Jadi pagi esok tu saya sembahyang subuh dengan pakaian yang sama boleh ke tu? Sebab saya dengar ada yang cakap tak elok. Pakaian Ya, ada kita beza tidur. antara tak elok dan tak boleh. Oh, ada yang Kadang-kadang orang kita ni ada yang kata menukar baju tu tidur ni dia tidak ada. Maksudnya tidak ada satu hadis khusus ke, Quran khusus ke. Yang kita tahu ialah kalau pakaian kita terkena najis, wajib kita tukar. Tapi kalau tak ada najis, contohnya tak ada najis, kita tidur, maka dibolehkan. Dibolehkan. Cuma ada orang kata lebih baiklah kita. Dia masalah lebih baik itu memang lebih baiklah. Kalau kita ada baju lain, kita mandi dulu sabun. Itu memang lebih baiklah. Kita mandi dulu, baru kita bangun tidur. Kita tukar baju, kemudian kita solat. Itu lebih baik. Tapi adakah wajib? Itu persoalan. Wajibnya kalau pakaian kita itu ada najis, terkena najis, kita yakin ada najis, wajib kita tukar. Tapi kalau tak ada, sebab orang beriktikaf di masjid daripada zaman Rasulullah SAW dulu. 10 akhir Ramadan tidur dalam masjid, atau Rasulullah SAW tidur dalam masjid. Bangun pada akhir malam. Tak ada pun Rasulullah bangun tu kata sahabat-sahabat semua korang kena tukar baju. Tak ada macam tu. Ini baru kali. Yang bagus. Lagi soalan lain? Doktor nak tanya. Ya. Kalau kita nak ambil wuduk dekat macam sungai, kan walaupun kita kata sungai tu kira air mutlak juga, tapi kadang-kadang sungai ni kan ada tempat orang mandi yang ramai. Jadi adakah kita bila mana sungai tu ramai macam tu, adakah kita boleh ambil wuduk suka hati macam tu juga, ataupun ada tempat-tempat yang kita boleh ambil dan ada tempat yang kita tak boleh ambil? Pertamanya kita kena faham bahawa sekadar mandi itu tidak menjadikan air itu tak boleh digunakan untuk diwuduk. Sebab kalau kita tengok air mustakmal lah mazhab Syafi'i, ialah air yang digunakan untuk taharah yang wajib. Kalau taharah itu sunat, dia tak menjadikan air itu air mustakmal menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang tu mandi, mungkin dia mandi tu mandi harus. Air itu tidak menjadi air mustakmal. Yang kedua, air itu biasanya banyak. Contoh tu air terjun. Ada orang mandi dekat, kita nampak dekat atas kita. Kita dekat bawah lagi. Mungkin ada lagi berlapis-lapis kat situ. Bagaimana air itu rasa air? Tidak berubah apa-apa. Dan air itu banyak sebenarnya. Dalam mazhab Syafi'i, bila air itu lebih berkolah, dia panggil air itu kuat untuk menolak najis yang ada. Jadi bagi anda, tak ada masalah kita nak berwuduk kat mana-mana selagi mana kita tak nampak najis lah. Itu kalau ada najis ketul dalam air itu. Jadi ulama kata, hendaklah kita berada di kawasan aliran yang contohnya macam nampak bangkai binatang tersangkut kat pokok. Air mengalir, air sungai, tak kira air sungai terjun. Jadi hendaklah kita beralih daripada seberang dia. Maksudnya kita ambil air bertentangan. Jangan kita ambil air yang mengalir daripada najis itu. Ulama cerita. Kalau kita clear najis. Tapi kalau kita tak nampak najis, itu orang mandi kat atas.
tak kira lah dia kencing ke apa ke, semua tu akan dileraikan oleh air yang ada. Sebab air tu banyak. Maksudnya air yang banyak ini dia kuat. Dia akan menghilangkan apa benda yang ada dalam tu. Contohnya kita campak minyak wangi, setitik ke 2 titik dalam air sungai, tak berbekas pun, hilang macam tu je. Dia tidak menjejas semua air. Wallahualam bagi anak tak perlu nak lari ke mana-mana. Kita berwuduk di tempat yang kita berada itu. Dan selagi mana kita tak nampak najis yang jelas lah. Wallahualam. Okay, ada soalan lain? Tak ada ya. Ya. Kalau orang tu kan dia solat atau tiba-tiba dia sendawa, dia punya kadang ada orang tu dia sendawa, dia punya makanan perut tu dia terkeluar sedikit dekat dalam kerongkong ni dalam mulut. Ya. Adakah dia kira muntah? Yang batal Dia apa? Dia kira apa? Muntah. Dia kira muntah atau najis. Okey. Ini yang pelik lah. Bukanlah pelik, maksudnya ulama pun ada bincang. Dia kata angin kalau keluar ke bawah batal, keluar ke atas tak batal, sedangkan daripada punca yang sama. Allah alam, itulah ketetapan dia. Tak kira lah apa bau yang keluar pun pada sedawa itu, sedawa tidak membatalkan solat ataupun wudu. Tapi kalau kentut walaupun dia berbau wangi pun, dia tetap membatalkan solat dia. Itu ulama kata itu uniknya mengenai ibadat ini. Kita pun macam tu dah. Rasulullah SAW ajar. Jadi kita tak boleh nak ubal, kita nak pandai-pandai gitu. Kalau ni sedawa baru durian je, saking makan dia, jadi batal solat. Tidak. Tak ada dalam nas. Allah. Kalau dia sendawa dia tu membuatkan makanan sedikit terkeluar daripada perut, daripada kerongkong tu kira. Okey, kalau kita keluar macam dia punya batasan ni ulama kata adalah anak tekak itu. Kalau dia melepasi anak tekak, dia anggap sebagai muntah. Maka dia kalau dia tak boleh telan lah, boleh muntah, dia jadi najis. Maksudnya dia keluar daripada perut, benda yang keluar daripada perut ni jadi najis. So orang tu tak boleh telan, dia kena dibuang. Kalau dia tak lepas daripada anak tekak tu, masih dia anggap di dalam. Itu dia punya, ada ulama kata lah, itu antara hikmah kenapa ada anak tekak. Ya, betul. Ada lagi soalan? Doktor, saya nak tanya. Kan time basuh muka kan, lepas tu kena sideburn tu, kalau macam perempuan tu sideburn dia tu sampai hujung rambut, sideburn dia tu, kalau nak basuh Dia sebenarnya yang wajib basuh ialah muka daripada telinga ke telinga. Maksudnya sideburn yang ada di kawasan itu, itulah muka ni. Ada pun yang sideburn yang panjang ke belakang ke atas ni, contohnya, ataupun rambut yang ada, maksudnya rambut yang melebihi kawasan itu tidak lagi wajib dibasuh. Yang wajib basuh ialah wajhun, muka itu. Apa yang ada kat muka tu, termasuklah janggut ke, misai ke. Tapi kalau janggut itu tebal pun, dia hanya basuh di kawasan luar je. Itu. Maksudnya basuh muka tu kawasan luar je. Itu yang wajib. Kalau macam ikat rambut kan, jadi tak payah nak keluarkan sideburn ke macam tu, tak payah. Tak payahlah, sebab dia dah melebihi kawasan muka tu. Yang wajib dibasuh ialah muka tu. Sebab saya banyak dengar lah kata kena macam tak boleh ikat rambut, kena sampai hujung macam tu. Yang wajib basuh muka ke rambut tu. Kata janggut tu, kalau tu sampul kat luar ni. Sebab dia dah orang yang tebal, tengok orang Arab start janggut tebal kan. Dia hanya basuh janggut yang berada di muka dia. Ada pun yang lebih daripada bawah tu, itu menyelat air, maksudnya masukkan
tangan yang basah dalam janggut itu adalah sunat sahaja. Jadi kalau dia tak buat pun, maka untuk dia dah basah. Di bagiannya kalau rambut yang dah terlalu panjang lebih kawasan sepatutnya dibasuh, maka dia tidak lagi wajib dibasuh. Kalau kita nak basuh muka tu bukan kulit muka tu, bukannya rambut yang ada kat situ. Kebetulan dia ada rambut, kita basuh lah. Tapi kalau rambut tu bukan lagi berada di muka, semua adalah bagian ni tak wajib. Jadi basuh. Okay. Jelas kan? Okay. Soalan ni selalu tanya. Okay. Nak tanya boleh? Ya, silakan. Kalau kita ada kata kita sedang tengah solat, lepas tu dekat mulut kita ni kita perasan ada sisa makanan lah, contoh macam ada roti ke, lekat isi ayam ke, kambing ke, tak salah kan? Kita ni boleh buang ataupun simpan saja di mulut ataupun telan, boleh telan. Jangan telan. Telan batal. Jangan Tak telan. simpan mulut. Ya, tak simpan mulut boleh nak buang. Tapi jangan telan. Nak buang boleh Telan tak? batal. Buang boleh. Macam contohnya kita ada tisu ke, kita ambil tisu daripada poket kita, masukkan balik ke poket. Janganlah buang, janganlah ludah kat orang sebelah kan. Oh, boleh buang dalam poket kiri ya. Ambil tangan orang Dia sebelah. bukan najis. Makanan dalam mulut ni bukan najis. Kan? Cuma dia melekat kan, terkeluar masa, yelah, tak kira lah sayur. Kan? Jadi kalau kita ada tisu ke, dikeluarkan, ya, letak balik ke poket. Dia tidak najis ni. Ya. Sebab takut tertelan. Kalau tertelan memang batal. Siapa kita biar dalam mulut tu tak ada masalah. Ya. Mana tak halang kepada bacaan. Okay, wallahualam. Doktor, Ya, boleh dengar ke? ya dengar. Okay, saya nak tanya sebab ni pasal perempuan lah, sebab usually perempuan dia tak boleh lari daripada masalah keputihan kan. Jadi kalau saya selalulah saya kalau basuh baju saya akan asingkan pakaian dalam dan juga pakaian baju lah kan. Tapi saya tengok orang lain, perempuan lain, dia orang contohlah dalam mesin basuh dia orang campur baju dengan pakaian dalam sekali. Kadang ada keputihan dekat situ. Ada setengah yang kata tak bersih sebab dikira najis sebab pakaian kita pun kena najis sekali. Tapi ada setengah kata bersih sebab mesin basuh tu dia akan basuh 2 kali. First dia akan basuh dengan deterjen, second dia akan basuh dengan air putih. Jadi saya tak pernah dengar lagi daripada mana-mana pendapat ustaz lah. Jadi saya nak dengar lah kalau pendapat ustaz macam mana. Terima kasih. Inilah dalam basuhan. Dia macam ni. Bila najis tu dah tak ada pada satu tempat, tempat tu dah jadi bersih. Cuma tidak ada khilaf sikit dari sudut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki dia kata menghilangkan najis tak perlu kepada air pun sebenarnya. Kalau najis tu kita kesat dia dengan tisu ataupun najis tu kering dengan sendiri. Contohnya air kencing tu dia kering dengan sendiri. Ya? Kemudian dah tak ada dah baunya, rasanya semua tak ada. Maka dalam mazhab Maliki dia anggap sebagai penyucian. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia mesti dengan air juga. Dia mesti dengan air. Maksudnya katalah najis tu dah kering, dah tak ada bekas semua. Kita tahu bahawa kursi ni tadi budak ni pun dah kencing. Ya? Mesti kena sapu lalu ke air sekali. Lalu ke air sekali, maka dia anggap sebagai itu mazhab Syafi'i lah. Berbalik kepada mesin basuh. Jadi air dah masuk first time, tak kira lah apa pun. Tapi bila kita tengok akhirnya, air tu masuk dengan sabun dibuang. Dia masuk sekali air, dipusing-pusing-pusing, dibuang lagi. Last sekali dia akan masuk air, dibuang 3 kali. Ya? 2 sekali dengan air sabun, 2 kali dengan air. Biasanya mesin basuh macam ni. Jadi
berbalik kepada pembersihan kita tadi yang kita bincang tadi. Sebenarnya bersih najis ni kita tak perlu tunggu 2-3 kolah pun. Bersih najisnya atas semangkuk pun dah boleh dah. Yang penting ialah najis air itu dah tak ada. Macam tu. Jadi kalau kita tengok basuhan tu 3 kali, kita angkat kain tu, bau dah tak ada, rasa dah tak ada, warna dah tak ada, maka kita hukumkan semua yang ada kat situ telah pun bersih. Itulah pun bersih. Dia sebab membersihkan najis ni, dia bukan perlu kepada 1 kolah air, 2-3 kolah air. Dia tak ada sukatan macam tu. Kita nak basuh air, contohnya air kencing yang ada atas meja. Cukup dengan kita lalukan air. Dalam mesin basuh dia ada laluan tu. Cuma dia berhenti sekejap. Dia pusing-pusing dan dia keluarkan balik. Sebenarnya air itu mengalir. Cuma dia pusing kejap. Dia bersihkan dengan sabun. Dan dia perah. Perahlah sampai habis semua air itu, masuk air baru. Jadi bagi anak tak ada masalah. Sebagaimana lepas kita angkat tu, kita nak campur lah kain tu, ada air kencing ke apa ke, budak kencing ke, kain lampin ke. Selagi mana last sekali bila kita angkat, dah tak ada bau air kencing tadi, dah tak ada warna dan tak ada rasa. Maka kita hukumkan semua air, pakaian yang ada dalam mesin platform, bersih dan suci. Wallahualam. Okay. Saya rasa pakai tangan, pakai mesin lagi bersih daripada pakai tangan. Kan? Kalau orang dulu yang tak ada taman, tak ada letak, basuh pakai tangan. Tapi mesin ni memang dah ada kajian kata Pro A1 ni buat tip dia. Dia kaji dari sudut DNA tu. Ada tak DNA najis lagi bila dah tu? Hasilnya dia kata tak ada dah DNA najis. Ya. Jadi mereka hukumkan pakaian tu dah bersih daripada najis. Wallahualam. Okay. Soalan yang baik. Ada lagi soalan? Dah habis dah dia buat. Okay, nanti kalau ada tanya. Okay, nanti teruskan sikit. Pani dia orang nak azan. Untuk solat buat. Makruh wuduk. Membasuh atau menyapu lebih atau kurang daripada 3 kali. Minta bantuan orang lain kecuali kalau orang sakit. Kalau kita tak sakit ni, kita wuduklah sendiri. Tak perlu tak bantuan orang lain. Ataupun memasukkan air dalam mulut ataupun hidung berlebihan ketika berpuasa. Apa tertelan lagi. Walaupun tertelan itu tidak membatalkan, tapi sebenarnya berwuduk yang berlebihan, berkumur yang berlebihan ketika berpuasa itu tidak digalakkan. Perkara yang membatalkan wuduk semua perkara, semua yang keluar daripada 2 jalan menurut mazhab Syafi'i lah. Kita ada banyak mazhab sebenarnya dalam dunia yang terbuka ini, kadang-kadang kita boleh tahu mazhab lain. Contohnya macam kita melancong kat negeri lain, negara lain kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, semua benda yang keluar daripada kubur dan tubuh ini membatalkan wuduk. Tak kira lah batu ke air ke ulat ke cacing ke apa benda. Tidur membatalkan wuduk. Kecuali kalau dia duduk dalam keadaan yang tetap, maksudnya tidak bergerak lah. Dia duduk. Hilang akal, mabuk, pingsan, gila. Menyentuh pasangan atau perempuan ajnabi. Ini menurut mazhab Syafi'i. Dia berbeza dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Jumhur kata tak batal. Menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain depan atau belakang dengan tapak tangan. Contohnya dia ada anak, nak masuk kencing anak. Jadi kalau dia sentuh kemaluan itu dengan tapak tangannya, maka batal wuduk. Doktor, nak tanya soalan tentang perkara yang membatalkan wuduk. Adakah batal wuduk sekiranya kita menyentuh kemaluan binatang? Dia tak. Yang dibincangkan ialah kemaluan manusia. Sebab kemaluan manusia ini dia menimbulkan syahwat. Sebab tu dia membatalkan wuduk. Adapun binatang tu dia tak masuk lah. Wallahualam. Ada lagi soalan? Ustaz, saya ada soalan. Kan kalau untuk perempuan pegang kemaluan yang bahagian macam kita pegang bahagian bibir faraj tu batal lah wuduk Ustaz?
Ya. Yang maksudnya kalau bahagian belakang, bahagian punggung, bibir punggung tu tak batal lah kan? Bibir punggung. Kalau punggung saja taklah. Dia panggil tempat keluar tu lah. Najis tu. Tu baru membatalkan. Sama lah depan pun. Right? Azan terhenti sekejap. Jawab azan. Okey, kita sambung. Yang huruf.
menyapu khuf ini sebenarnya dibuat untuk menggantikan basuhan kaki ketika berwudu. Khuf ni dia macam stocking. Jika konsep dia stocking. Tapi dibuat daripada kulit biasanya. Kita boleh pakai, sekarang pun kita boleh pakai, cuma biasanya orang yang berada di negara yang musim sejuk biasanya pakai khuf ni, kerana kaki sejuk. Mereka tak buka ni khuf ni, tidur. Hatta kalau masuk bilik air, kalau setakat nak kencing tu dia orang tak akan buka lah khuf ni. Sebab tu anak kata dia macam stocking, dia akan sarung dalam kasut, dalam selipar. Kemudian dia akan terus pakai. Jadi Islam membenarkan kita untuk memakai khuf ini dan menyapu khuf menggantikan basuhan kaki ketika berwudu. Cuma dia antara syaratnya ialah kita mesti pakai khuf tu setelah kita berwudu dengan sempurna, menutup semua bahagian wajib dibasuh. Kalau nampak jari ke tumit ke, maka tak boleh kita nak sapu, kena basuh juga kaki tu. Tidak dimasuki air kecuali pada bahagian jahitan. Tahan lasap, maksudnya sepanjang kita nak sapu tu dia tidak koyak lah. Kalau koyak kita kena buka. Dan kulit khuf mestilah suci, maksudnya bukan kulit anjing ataupun babi. Siapa yang boleh pakai khuf dan berapa lama dia boleh pakai? Bagi yang bermusafir 3 hari 3 malam, bagi yang kita tak musafir ni sehari semalam 24 jam. Yang dikira daripada hadas yang pertama. Jadi biasa ni mana pernah buat jika mana belajar dulu di Madinah, musim sejuk, kita akan pakai khuf waktu zuhur. Sebab senang nak ingat waktu solat ni, nak hadas ni kadang kita tak teringat bila kita batal wuduk kan. Jadi kita buat macam ni. Sebelum zuhur kita berwuduk dengan semua. Kenapa zuhur? Sebab zuhur waktu paling panas kalau musim sejuk. Kita wuduk, lepas wuduk kering air tu kita pakai khuf. Jadi nanti bila batal solat ambil wuduk masa asar, kita ambil wuduk macam biasa, cuma time nak basuh kaki kita hanya sapu je air atas khuf tu, kulit tu. Kulit yang kita pakai ni. Samalah maghrib, isyak. Esok bila sampai zuhur, buka balik, ambil wuduk macam biasa, pakai balik semula. Jadi dia bermula 24 jam semula. Macam tu cara. Jadi yang wajib kita sapu ialah atas. Adapun di bawah itu dia sunat kita sapu. Kalau kita sapu bawah tak sapu atas, maka sapuan itu tidak sah wuduk tu. Jadi sunatnya kita sapu atas dan bawah lah. Dan kita guna dua-dua tangan kita tu. Satu kita sapu ke atas, satu lagi daripada kemik ke depan kita sapu bahagian bawah. Tangan kanan, tangan kiri. Perkara yang membatalkan sapu khuf ni tertanggal satu ataupun keduanya, tamat tempoh dan juga kalau ada perkara yang mewajibkan mandi. Sebab mandi dah tak boleh pakai khuf. Nanti air bertakung dalam tu. Kena buka. Termasuk juga dalam perbahasan ini ialah sapuan di atas balut dan luka. Orang yang sakit luka, dia boleh untuk tidak dia tidak membasuh, hanya menyapu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini agak ketat. Itulah mestilah dipakai balutan itu dipakai ketika mana telah pun berwuduk. Jadi sebab tu mazhab lain dia tak setuju dengan mazhab Syafi'i ini. Dia kata kalau ada orang sakit luka macam mana nak berwuduk, betul Jadi ke mazhab Syafi'i kena berwuduk baru dia boleh pakai balutan, kemudian dia boleh sapu je air atau balutan. Tapi kalau tidak berwuduk maka dia perlu menggantikan ibadah itu. Begitu juga kalau sekiranya balutan itu di sapu dan juga tayamum. Lupa nak sebut tayamum. Sapu di atas balutan kemudian bertayamum menggantikan anggota yang dibalut itu. Dia berbeza dengan mazhab Maliki. Ana suka sebut mazhab Maliki ni sebab Imam Malik ni tok guru macam ni. Mazhab Maliki dia hanya menyapu air je atas balutan, tak perlu lagi bertayamum.
Tapi mazhab Syafi'i untuk menggantikan anggota yang tidak boleh dibasuh itu, dia mesti bertayamum. Sama ada nak tayamum dulu ke, kemudian berwuduk, ataupun wuduk dulu bertayamum, mana-mana satu pun boleh. Ya? Tapi kalau sekiranya anggota yang dibalut itu anggota tayamum, maka dia perlu menggantikan solat itu. Ya? Dah lah tadi kalau tak berwuduk kena ganti. Ataupun anggota tayamum, tak boleh bertayamum, tangan je tu, ya? Berbalut. Maka solat tu perlu diganti. Tapi pada waktu sakit dia kena solat juga. Dia panggil kewajipan waktu itu. Dia panggil. Bukan menghormati, ya, sebenarnya kewajipan pada waktu itu dia wajib solat. Tapi tak cukup, keadaan itu tak cukup, dia solatlah macam mana pun, nanti dia kena ganti semula. Ataupun balutan itu melebihi anggota wuduk, anggota yang cedera, anggota wuduk yang cedera. Contohnya patah ibu jari kaki je, tapi simen sampai ke buku lali contohnya, pun kena ganti juga. Okay. Itu berkenaan dengan balutan. Okay, kita masuk kepada mandi. Mandi terbagi pada dua. Okey, siapa nak tanya? Ya. Ni dah pernah kan? Ada soalan? Mandi ni terbagi kepada dua. Ada mandi wajib dan mandi sunat. Dia punya rukun ni sama. Macam kita solat lah. Solat wajib dan solat sunat. Okay, apa yang mewajibkan mandi? Pertama, jinabah. Iaitulah keluar mani sama ada sengaja ataupun tidak, ataupun jima', persetubuhan antara suami isteri walaupun tak keluar mani. Okay, perkara yang diharamkan ketika berjunub ialah solat lah. Apa jenis solat? Duduk dalam masjid kecuali kita melintasi. Kita nak melintasi macam masjid Arab tu kan luas, dan lintas tu tak ada masalah. Tawaf, baca Quran dan juga memegang mushaf. Kedua ialah haid. Ini darah yang sihat lah bagi wanita. Biasaannya 5 ke 7 hari. Maksimum 15 hari. Sama je hukumnya dengan macam tadilah. Tak boleh orang berjunub ni. Termasuk juga berpuasa dan juga melakukan jima' tidak dibenarkan. Ketiga, nifas, iaitu darah setelah melahirkan anak. Dalam mazhab Syafi'i maksimum 60, kebiasaannya 40 hari. Kalau ada sekarang ni dengan teknologi yang ada, ubat-ubat yang ada, kadang lebih awal lagi. Jadi hukum dia sama dengan wanita yang haid tadi. 4, kematian. Wajib orang yang hidup memandikan orang yang mati, kecuali golongan yang mati syahid lah. Mati peperangan macam hari ni di Palestin ni. Itu tak perlu mandi. Terus tanam je. Ya? Menurut mazhab Syafi'i tak perlu solat pun. Walaupun mazhab-mazhab lain ada yang mengatakan boleh nak disolatkan solat jenazah. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i tak perlu dah solat jenazah ataupun mandi. Ya? Okay, mandi sunat. Mandi pada hari Jumaat. Ini bagi lelaki lah yang nak hadir. Ya? Ataupun semua yang tak hadir pun tak ada masalah. Hari Jumaat tu memang disunatkan mandi. Bermulanya waktu subuh sehinggalah kita dah boleh mandi. Ya? Sunat hari Jumaat. Hari Raya, yang ini bermula daripada tengah malam. Ya? Sama ada hari puasa ataupun hari Korban. Gerhana, mandi gerhana. Ya? Baik gerhana matahari, gerhana bulan. Ya? Bermula daripada awal gerhana sehingga akhir. Ya? Mandi istisqa, yang ini kalau kemarau. Ya? Kemarau kita sebelum nak pergi keluar solat berjemaah istisqa tu, disunatkan mandi. Setelah memandikan mayat, mungkin badan kita berbau dengan kapur baru dan sebagainya, ada kotoran, sunatkan kita mandi. Dan keenam, mandi ketika menunaikan haji, ada sunat ihram sebelum nak berwukuf dan sebagainya. Jadi yang menjadi syarat mandi ni, yang wajib ni ialah niat dan menyertakan air ke seluruh badan sehinggalah hujung rambut dan hujung mulut. Adapun sunat dia banyak, basuh tangan. Kalau kita nak celup tangan kita dalam air, kalau ada najis wajib kita basuh lah. Tapi kalau tak ada najis pun sunat kita basuh, bersihkan badan daripada najis, berwuduk dulu, menjelak rambut dengan air, cuci dulu rambut, basuhkan basuh 3 kali rambut tu. Maksudnya menjelak rambut ni memasukkan air dalam rambut lah. Dia membasuh bahagian badan
sebelah kanan, sebelah kiri, gosok berturutan mengulangi basuhan 3 kali untuk setiap anggota. Perkara yang makruh ialah terlalu banyak menggunakan air dan juga mandi dalam air yang bertakuk, tidak mengalir. Kalau air itu sikit boleh jadi air mustakmal atau air najis dan membawa pembaliran. Tayamum. Tayamum tadi kita ada sebut yang ini menggantikan sama ada wuduk ataupun mandi, tapi dia tidak menghilangkan najis. Dia semua nak istibahatus solat, mengharuskan solat. Haruskan solat. Ini bagi orang yang ketiadaan air ataupun air itu cukup untuk minum je. Mungkin dia masuk hutan, tak jumpa sungai, air itu cukup untuk minum, maka dia tak perlu habiskan air. Simpan untuk minum, yang lain tu dia bertayamum. Jauh air 2.5 km. Mungkin kita tak ada air tapi sungai lebih jauh. Jauh lebih daripada 2.5, kita tak perlu cari sungai lah. Tak boleh menggunakan air kerana takutkan musuh ataupun sakit. Ada buaya ke dalam air tu, ada musuh ke, ataupun kesejukan yang melampau. Ini bagi orang yang berada di tempat yang ada salji. Sejuk. Cuma yang ni perlu diganti setelah mendapati air kerana dia kata sejuk yang melampau ni jarang berlaku. Dan selalu berlaku. Syarat tayamum, tahu masuk waktu. Cari air, maksudnya pasti air tak ada, kemudian baru kita tayamum. Menggunakan tanah yang bersih dan belum digunakan, menghilangkan najis yang ada pada pakaian dan badan terlebih dahulu dan mengetahui arah kiblat. Ini kalau kita berada dalam hutan ataupun di tempat-tempat gunung, bukit dan sebagainya. Kita niat dan menyapu. Dia 2 kali je. Sapu tangan, tepuk tangan, sapu muka, dan tepuk lagi sekali, sapu tangan sehingga siku. Kalau ada cincin, jam semua kita buang. Sebab kita kena ratakan tanah itu. Walaupun tidak meninggalkan tanah itu pada badan, pada tangan itu, tapi kita kena rata, kenakan, lalukan tanah. Tertik sama mana yang disebut tadi. Sunat dia baca bismillah, memulakan sapuan daripada bahagian atas muka, mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri, menyapu sebahagian kepala macam kita berwuduk jugalah. Melengangkan jari ketika menepuk tanah dan mengurangkan tanah setelah kita menepuk. Kita tepuk tangan itu, kita kurangkan sama ada kita lagakan tangan kita ataupun kita tiup tanah itu supaya dia kurang. Perkara yang membatalkan tayamum, semua perkara yang membatalkan wuduk. Mendapati air, tadi tak ada air, dapat kita jumpa air. Jika tengah-tengah solat, kita sunat berhentilah. Tapi kalau kita nak teruskan, tak ada masalah. Tengah-tengah solat, tiba air paip tu keluar macam tu. Jadi kita boleh nak berhenti, itu lebih baik. Tapi kalau kita nak teruskan, maka solat tu sah. Mampu semula menggunakan air dan wallahu alam. Kalau ada soalan, itu harah ni. Kita semua lagi masjid lah. Terima kasih. Ya. Saya nak tanya soalan pasal pesakit yang berada di hospital, di mana dia tidak membuang air kecil iaitu kencing menggunakan tiup, tidak menggunakan saluran kubul ataupun dubul lah. Jadi saya nak tanya apakah keadaan dia ketika dia solat tu sambil air kencing itu keluar, adakah solat dia itu terbatal ataupun dimaafkan pada syarak? Terima kasih Dr. Orang yang macam tu biasanya dalam keadaan normal. Soalnya keadaan itu dia tak boleh nak kawal, dan dia terpaksa berada dalam keadaan itu. Bagi anda, Allah Alam, orang sini dia ringankan. Kita nak cabut masa bukannya senang, masa tentu kadang sakit kan. Kalau solat buka jadi masalah. Dalam keadaan syarak pun, alhamdulillah, bakat tasam. Satu perkara itu kalau dah sempit, maka syarak dilepaskan. Jadi dalam keadaan yang sebegitu, bukan tak ada orang saja-saja nak pakai pad kencing tu, kecuali memang dia ada kesihatan yang serius. Jadi orang macam ni, Allah Alam pada pandangan dimaafkan. Dia boleh
solat macam biasa, dah abaikan macam perkara tu, tak ada. Yang penting dia bersihkan badan dia daripada najis. Dan juga berwuduk. Allah Alam. Jadi soalan? Okay. Ya. Siapa lagi yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Oh, tak ada ke? Ya. Kalau kes yang macam kencing tak lawas sama ke macam yang tiup tadi? Kencing tak lawas dia perlu bersihkan setiap kali dia nak solat tu, dia perlu bersihkan diri dia daripada najis. Tapi tiba-tiba keluar ketika solat tu dimaafkan, sebab dia susah nak kawal jugalah macam ni. Tapi sebelum solat tu dia bersihkan diri dia daripada najis yang ada pakaian dia, kalau kena najis. Allah Alam. Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada, siapa yang berscan, kita berhenti dulu sekat ni dan insyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Allah Alam. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor banyak doktor. Terima kasih banyak doktor. Love you doktor. Terima kasih doktor. Sayang doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Love you doktor.